اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 109 ayat. Dinamakan Surah Yunus, perihal Nabi Allah Yunus alaihissalam, kerana peristiwa mengenainya ada disebutkan pada ayat yang ke-98. Intisari kandungannya mengupas soal-soal tauhid, keesaan Allah Azza wa Jalla, dan membasmi fahaman syirik. Tentang ini ditegaskan bahawa kejadian langit dan bumi, peredaran matahari dan bulan, pertukaran malam dan siang, serta wujudnya makhluk-makhluk seisi alam adalah menjadi dalil-dalil yang membuktikan keesaan, kekuasaan dan kemurahan Allah yang menjadikannya. Dan hanya Allah jualah Tuhan yang sebenar-benarnya, yang berhak disembah, dipatuhi perintahnya dan dijauhi segala larangannya. Ditegaskan lagi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasul Allah yang diutuskan kepada umat manusia seluruhnya. Dan kitab suci Al-Quran tidak syak lagi datangnya dari Allah Ta'ala, bukan dikarang oleh baginda sebagaimana yang dituduh oleh kaum kafir yang mengingkarinya. Bahkan tidak ada sesiapa pun yang dapat membuat sependek-pendek surah pun sebanding dengannya. Sebagai memberi semangat supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang terus menyiarkan Islam dan jangan menghiraukan golongan yang kufur ingkar. Allah Ta'ala menyatakan perihal Rasul-Rasul yang telah lalu yang juga telah mendapat tentangan keras dari kaum masing-masing, yang berakhir dengan kemenangan Rasul-Rasulnya dan kehancuran kaum yang ingkar.
Surah ini diakhiri dengan seruan kepada umat manusia seluruhnya supaya beriman kepada Al-Quran untuk faedah diri mereka sendiri. Kalau tidak, maka bahaya keingkarannya akan menimpa mereka kelak. Sedang Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul yang menyampaikan perintah Allah. Dan baginda tidak bertanggungjawab tentang soal keimanan dan keingkaran manusia. A'udzubillahi as-samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana lin-nasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas. أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Ra. Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap teguh. Tidaklah patut adanya pada manusia yang ingkar itu perasaan hairan, disebabkan kami telah wahyukan kepada seorang lelaki dari jenis mereka, Nabi Muhammad, dengan berfirman kepadanya, berilah amaran kepada umat manusia yang ingkar dengan balasan azab, dan sampaikan berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman bahawa bagi mereka ada persediaan yang sungguh mulia di sisi Tuhan mereka disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Setelah Nabi Muhammad memberi amaran dan menyampaikan berita yang menggembirakan, berkatalah orang-orang kafir yang merasa hairan itu, sebenarnya Al-Quran ini ialah sihir yang terang nyata. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arasy, mentadbir segala urusan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat melainkan sesudah diizinkannya. Yang bersifat demikian itulah Tuhan. Itulah Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir keadaan kamu. Maka tunduklah dan taatlah kamu kepada perintahnya. Patutkah kamu setelah mengetahui kenyataan tersebut tidak mahu mengingatinya? Kepadanya lah kembali kamu semua, sebagai janji Allah yang benar. Sesungguhnya dialah Allah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikannya hidup semula sesudah mati, untuk membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil. Dan orang-orang yang kafir pula disediakan bagi mereka minuman dari air yang panas, yang menggelegak, dan azab yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka ingkar dan berlaku kufur. Surah yang kita bacakan pada malam ini ialah surah Yunus. Surah yang ke-10 pada juzuk yang ke-11. Bermula ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat. Surah Yunus pakat para ulama ialah surah Makkiyah
yakni surah yang diturunkan di Mekah dan surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Dinamakan surah ini dengan surah Yunus kerana ada satu peristiwa, satu cerita yang agung di dalamnya, iaitu kisah Nabi Allah Yunus AS yang berhadapan dengan kaumnya yang menanggung beban dakwah, yang merasakan penolakan kaumnya sebagai suatu hiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bila kaumnya sesudah menolak Nabi Yunus beriman kepada Allah sebagai satu pengharapan kepada baginda Rasulullah supaya tidak berputus asa dalam melakukan dakwah. Sebagaimana kisah Nabi Yunus yang bermula dengan segala tekanan, dengan segala pendustaan, dengan segala penolakan kaumnya, yang berakhir dengan keimanan semuanya. Semua kaum, semua penduduk negeri di mana Nabi Yunus berasal, semuanya memeluk Islam dan semuanya patuh kepada perintah Allah SWT. Kandungan surah ini menceritakan beberapa asas utama yang terkandung di dalam risalah Al-Quran ini. Itu yang pertama tentang isbatut tauhid lillah wa hadam asyirk, iaitu suatu penegasan tentang keesaan Allah dan menolak sebarang penyengutuan Allah Ta'ala, menolak sebarang syirik kepada Allah. Yang kedua, surah yang kita bacakan ini penegasan terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebangkitan semula manusia dan juga hari akhirat. Dan surah yang kita bacakan ini juga ialah menyuruh dakwah untuk beriman dengan risalah langit atau dengan agama tauhid yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Maka ini antara rukun ataupun di antara intipati surah Yunus ini. Kerana menjadi kebiasaan surah Makkiyah akan menceritakan tentang ketuhanan, kerasulan yang berkait dengan hari kiamat dan juga tentang mukjizat Al-Quran. Ini intipati kebanyakan surah Makkiyah. Surah ini tidak akan mengandungi hukum kerana ia adalah bersifat Makkiyah bukannya Madaniyah. Adapun perkara yang bersangkutan dengan hukum, maka ia akan disentuh dalam surah Madaniyah ataupun disebut surah Madani, surah yang diturunkan di Madinah. Kalau sebelum ini kita baca ayat tentang sifat Rasulullah, tentang 5 sifat Rasulullah sebagai penutup surah At-Taubah, maka kita memulakan dalam surah Yunus ini dalam menceritakan Al-Quran. Kalau disebut tentang sifat Rasulullah yang 5 tadi, sifat Rasulullah yang begitu mengambil berat kepada manusia, begitu bersungguh dalam berdakwah, harisun alaikum, bersungguh-sungguh ingin memberikan kebaikan kepada manusia sejagat. Maka Allah mendatangi ayat selepas itu berkait dengan Al-Quran yang merupakan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa yang Rasulullah bawa. Dengan sifat Nabi yang baik tadi, dengan akhlak Rasulullah yang indah tadi, maka Nabi membawa risalah yang mulia, yang risalah Al-Quran. Dakwah yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka kalau kita lihat bagaimana surah ini dimulakan dengan huruf muqatta'ah atau disebut sebagai huruf, itu bila Allah Ta'ala memulakan dengan keratan-keratan huruf, itu alif, lam, ra. Keratan-keratan huruf ini, alif, lam, ra, bertujuan untuk mencabar musyrikin Mekah. Mencabar musyrikin Mekah untuk menyusung ayat seperti Al-Quran. Dan yang kedua, keratan alif, lam, ra ini keratan huruf yang membentuk satu kalimah untuk menarik perhatian manusia tentang apa yang akan disebut oleh Allah selepas itu. Bila Allah Ta'ala menyebut alif, lam, ra, maka manusia tertanya-tanya apa yang Allah nak beritahu. Maka Allah pun memberitahu, tilka ayatul kitabil hakim. Inilah Al-Quran yang penuh kebijaksanaan, yang penuh hikmah, yang penuh ilmu, yang penuh mukjizat, yang penuh kebaikan, yang penuh dengan petunjuk, yang penuh dengan pedoman, yang penuh dengan keperluan manusia dalam mengenali Tuhannya, dalam mengenali penciptanya, dalam membentuk matlamat hidup mereka.
Inilah sifat Al-Quran Al-Hakim. Ini antara kaedah ataupun asalib uslub Al-Quran bila mana ayat-ayat itu diturunkan di Mekah. Kebanyakan surahnya bermula dengan surah ataupun huruf muqatta'ah. Kalau kita melihat kandungan umum kepada surah ini, kandungan secara khusus surah yang kita bacakan ini, para ulama menyatakan tentang 6 asas utama yang disebut dalam kandungan surah Yunus. Tadi kita sebut secara umum menceritakan tentang tauhid, menceritakan tentang kenabian atau kerasulan, tentang kebangkitan, tentang hari kiamat dan juga tentang menyuruh manusia supaya beriman dengan risalah tauhid ini. Maka secara khususnya ada 6 perkara yang hendak disentuh dalam surah ini. 6 perkara utama. Di mana ayat ini atau surah ini dimulakan dengan mentakrirkan penjelasan tentang sunnatullah. Itu sunnatullah mengutuskan Rasul bagi setiap umat dan menutup Rasul itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnatullah. Menjadi suatu perkara yang bila kita sebut sunnatullah, ini peraturan Allah. Ini adalah undang-undang Allah Ta'ala. Kerana Allah tidak mengazab manusia tanpa diutuskan Rasul. Maka Allah menghantar Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi di kalangan manusia. Maka tidak patut orang musyrik Mekah merasa ajaib dan pelik. Kerana Rasulullah bukanlah Nabi yang pertama atau Rasul yang pertama. Sebelumnya itu Nabi-Nabi dan Rasul yang diketahui oleh orang musyrik Mekah dengan pergaulan mereka sebagai seorang pedagang, sebagai seorang perniaga yang merentasi timur dan barat, yang pergi ke Rom, yang pergi ke Yaman, yang melalui pelbagai kawasan. Mereka mendengar cerita-cerita Nabi dan Rasul. Maka tidak ada sebab untuk mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya kerana dia manusia, kerana belum ada Nabi dan Rasul di kalangan bukan manusia. Kalangan jin tak ada, kalangan malaikat tak ada. Yang ada cuma kalangan manusia. Tiba-tiba musyrik Mekah dia buat pelik. Walau itu sunnatullah. Sunnatullah menghantar Nabi dan Rasul bagi setiap umat dan menghantar dan Nabi dan Rasul itu di kalangan manusia. Maka apa yang hairan? Apa yang pelik? Tidak ada. Melainkan bila seorang ingin mengingkari, maka inilah uslub ayat dia. Kadang-kadang bila kita tengok ada orang, dia memang ayat dia macam tu bila nak tolak sesuatu. Umpamanya menuduh Nabi Muhammad ahli sihir lah. Menuduh Nabi Muhammad tulis sendiri Al-Quran. Menuduh apakah Rasul itu perlu di kalangan manusia, kenapa tak turunkan malaikat? Dan menuduh ini kenapa Rasul anak yatim, kenapa tak beri Rasul yang ada mak bapak? Kenapa diberi Rasul orang miskin, kenapa tak beri orang kaya? Kesemua ini mereka cuba menunjukkan kehairanan. Sebab bila kita nak nafikan sesuatu dengan penafian yang kuat, maka kita pun tunjuk kehairanan. Pelik, tak pernah orang buat macam ni. Walau secara datanya, itulah yang berlaku sunnatullah pada dunia ini. Bahawa Allah hantar semua Nabi dan Rasul itu manusia. Dan di kalangan mereka ada yang tak ada mak ayah. Seperti Adam AS. Setakat Rasulullah yatim apa sangat. Ada kalangan Nabi dan Rasul tak ada mak ayah. Secara aslan, secara asal. Seperti Adam. Ada Nabi dan Rasul yang tidak ada ayah cuma ada mak. Sebagaimana Nabi Isa AS. Ada di kalangan mereka yang dia terpaksa dibuang. Sebagaimana kisah Nabi Musa. Dihanyutkan dan dibuang. Sehingga dibela oleh keluarga angkat. Tidak dibela oleh keluarganya sendiri. Dan Nabi-Nabi dan Rasul perjalanan hidup mereka macam-macam. Maka kisah Rasulullah yatim bukanlah kisah yang awal. Atau bukanlah kisah yang pelik untuk mereka menolak. Tapi macam saya katakan. Bila seorang nak menolak suatu kebenaran, dia tunjuk pelik. Macam pelik je. Walau tak ada apa pun. Sebab itu ada data dia. Kerana itu ada buktinya. Ada sunnatullahnya. Sunnatullah, semua Nabi dan Rasul itu manusia. Sunnatullah, Nabi dan Rasul itu bila diutuskan tidak mengambil kira dari sudut kaya ke, miskin ke, ada mak bapak atau sebagainya. Kerana pilihan Allah ada mikias, ada kayu ukurnya sendiri. Rasul ini bukan pilihan manusia macam kita pilih undi dalam pilihan raya. Itu mungkin pilihan kita. Calon mesti semuanya wali-wali Allah, itu pilihan kita. Calonnya mesti orang begini, orang begitu. Tetapi Allah dalam memilih Rasul, Allah ada kayu ukurnya sendiri, mikias yang agung, yang hebat. Tetapi bila orang-orang kafir yang menolak kerasulan Nabi Muhammad, cuba meletakkan kayu ukur sendiri dalam melantik Nabi dan Rasul.
Kenapa Muhammad macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa tak macam ni? Ini kayuku sendiri yang tidak pernah berlaku kepada mana-mana Nabi dan Rasul, kerana semua Nabi dan Rasul dilantik oleh Allah berdasarkan ukuran yang Allah Ta'ala ukur. Bukan manusia. Tak pernah pun manusia bergabung melantik Nabi dan Rasul. Belum pernah. Kita gabung, kita pakatlah lantik inilah Rasul, lantik dia lah Nabi, sebab kita tengok dia kaya, anak ramai, segala-gala dia cukup, dia pun orang pengaruh, orang baik. Dia tidak akan diangkat jadi Nabi dan Rasul. Luqmanul Hakim bijaksana, baik, disayangi, tapi orang tidak mampu mengangkatnya jadi Nabi. Kerana Allah Ta'ala tetapkan dia bukan seorang Nabi. Walaupun dicatat namanya dalam Al-Quran. Kerana terbaik di sisi manusia bukan bermaksud dia menjadi Rasul dan Nabi. Kan di sisi Allah ada ukuran dia. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Yunus ini, menerangkan tentang ketuhanan yang esa, Allah yang satu dengan pelbagai tanda-tanda alam. Kejadian-kejadian alam, langit dan bumi, dan seluruhnya, termasuk kejadian manusia. Bukan kaum yang dibinasakan, kaum yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka azab, bagi menunjukkan kekuasaan Allah dan keesaannya. Dan yang ketiga, surah ini menjelaskan tentang akidah orang-orang yang menyembah berhala. Dan menyebut tentang 5 syubhat atau 5 keraguan yang disebut oleh golongan yang mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran menjawab satu persatu 5 syubhat. 5 kekeliruan, 5 hujah pada penyembah berhala untuk membatalkan, untuk menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjawab satu persatu segala syubhat ini. Dan yang keempat, surah ini juga menceritakan kesan-kesan kekuasaan Allah Ta'ala yang menunjukkan kebesarannya dan yang menjadikan wajib manusia beriman kepadanya. Segala yang Allah Ta'ala tampilkan, tunjukkan kekuasaan Allah dan segala penciptaan dalam penentuan rezeki, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamlikus sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Dalam surah ini Allah Ta'ala tunjuk segala kesan-kesan kekuasaan Allah, kebesaran Allah yang menjadikan manusia tidak ada helah lain melainkan wajib beriman. Kenapa? Kerana Allah yang beri rezeki. Kerana Allah lah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan mereka. Kerana Allah lah yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati daripada yang hidup. Kerana Allah lah yang menyusunkan segala takdir manusia. Dan ini diakui oleh manusia sendiri. Kalau kita tanya manusia, siapa bagi rezeki kepada kamu? Maka secara fitrah mereka mesti menjawab Allah. Siapa yang menghidupkan kamu? Secara fitrah mereka akan berkata Allah. Maka segala tanda-tanda kebesaran Allah ini menjadikan manusia tidak boleh menafikan keesaan Allah, kekuasaan Allah dan beriman kepada Allah. Dan surah ini juga yang kelima, menceritakan sebahagian kisah Nabi-Nabi. Diceritakan kisah Nabi Nuh, diceritakan kisah Nabi Musa bersama Fir'aun, dan bagaimana Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada Musa untuk melawan ahli sihir, dan menceritakan bagaimana Nabi Musa dengan kaumnya, dan bagaimana doa Nabi Musa supaya Allah memusnahkan Fir'aun, dan bagaimana Allah menyelamatkan Bani Israel, bagaimana Fir'aun itu tenggelam, dan juga kisah Nabi Allah Yunus yang dengannya dinamakan surah ini. Baik, dalam surah yang kita bacakan ini ada beberapa kisah Nabi. Iaitu ada 3 kisah Nabi. Iaitu kisah Nabi Nuh AS, kisah Musa dan kisah Yunus. Maka kenapa tidak dinamakan saja surah ini surah Nuh? Kenapa tidak dinamakan surah ini dengan surah Musa? Kenapa dinamakan surah ini dengan surah Yunus? Untuk memberi perhatian kepada manusia tentang kewujudan Nabi yang bernama Yunus AS. Kan Nabi Musa ni glamour, orang kenal. Nabi Nuh juga begitu. Bahkan kisah, baik kisah Nabi Allah Nuh, baik kisah Nabi Allah Musa disebut dalam puluhan surah. Adapun Nabi Allah Yunus AS tidak disebut, dia banyak surah. Mereka beberapa surah sahaja termasuk surah ini. Untuk dikenali tentang ada Nabi walau tidak berada masyarakat yang popular sebagaimana masyarakat Fir'aun, sebagaimana masyarakat Namrus, iaitu yang dalam menceritakan kisah Ibrahim AS,
atau masyarakat Nuh alaihissalam. Namun ada kelompok di pedalaman atau di kawasan yang berada di Iraq, di sana Allah pernah mengutuskan Nabi dan Rasul. Dan ceritanya ini untuk memberi suatu tasliyah hiburan kepada Rasulullah. Sebab perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam akan nampak sama seperti perjalanan dakwah Nabi SAW. Kenapa? Kaumnya asalnya menolak, akhirnya semua terima. Itu satu kawasan bernama Tinawi. Tinawi itu di Iraq. Dan kubur Nabi Allah Yunus masih berada di kawasan Tinawi. Yang asalnya kaumnya tolak sehingga Nabi Yunus alaihissalam menyangka kaumnya akan dimusnahkan dan beliau menaiki bahtera sehingga beliau ditelan oleh ikan. Allah perintahkan dia kembali. Yang akhirnya kaumnya semua memeluk Islam dan jumlah mereka ialah 100,000 orang atau lebih. Allah sebut dalam Al-Quran jumlah mereka, bilangan mereka. Kenapa disebut bilangan? Itu satu-satunya penduduk negeri yang disebut bilangan oleh Allah ialah penduduk Tinawi. Di dalam Al-Quran. Kalau tempat-tempat lain Allah Ta'ala tak sebut berapa ramai penduduk. Tapi bila masuk kisah Nabi Allah Yunus dengan kaumnya di Tinawi, maka Allah menyebut jumlah mereka 100,000 orang. Kesemua mereka memeluk Islam. Sebagai satu gambaran kesudahan dakwah Rasulullah akan menjadikan seluruh orang Arab memeluk Islam. Seluruh. Bukan sekadar Mekah, bukan sekadar Madinah, bukan semenanjung tanah Arab, bukan Jaziratul Arab. Kesemuanya. Sehingga jadi sinonim Islam Arab dan Arab Islam. Kerana agak suka untuk kita berkata Arab itu bukan Islam. Walaupun berlaku. Kalau ada orang Arab bukan Islam ada. Tapi kerana kuatnya pengaruh Islam. Sehingga ia seperti dimiliki oleh kaum. Seperti, kerana kuat. Kerana ramainya, kerana majoriti. Apatah lagi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Yang keenam dan terakhir, kandungan surah ini, di mana surah ini ditutup. Ditutup surah ini dengan suatu isyarat daripada Allah Ta'ala, itu dengan firman-Nya, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, telah datang peringatan daripada Tuhan kamu. Bagi menjelaskan sifat Al-Quran ini, ia memberi peringatan sepanjang zaman. Begitulah surah, begitulah setiap ayat Al-Quran, setiap surah Al-Quran, sifatnya apa? Memberi peringatan kepada manusia. Dan peringatan ini datang daripada Allah. Mau'izatun min rabbikum. Dan sebaik-baik peringatan itu ialah peringatan yang datang dari Allah. Dan siapa yang mengambilnya sebagai petunjuk, maka dia mendapat petunjuk. Dan siapa yang tidak mengambil sebagai petunjuk, maka dia akan sesat. Maka ini 6 pokok penting, intipati penting dalam surah Yunus yang kita akan baca yang mengandungi 109 ayat ini. Allah Ta'ala mulakan dengan firman-Nya, Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra. Dibaca dengan setiap huruf. Itu Alif, Lam dan Ra. Dia dah sebut ada 2 sebab kenapa Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan huruf muqatta'ah, huruf yang terputus. Kerana dalam bahasa Arab dan dalam kebiasaan orang-orang Arab dan pakar-pakar bahasa Arab, mereka belum menyusun benda ni. Tiba-tiba datang Al-Quran menyusun perkataan huruf-huruf lalu mengeluarkan bunyi yang indah. Mengeluarkan bunyi yang tajuk. Selama mereka belajar bahasa Arab, selama mereka membesar dengan bahasa Arab, selama mereka hidup dalam kelompok Arab, tak pernah dalam bahasa ada ayat ini, tak pernah. Ya, perkataan lain mereka bercakap, tapi tiba-tiba digabungkan dengan seperti Yasin, Qaf, Lam, Alif Lam, Mim. Kesemua ini mereka tak pernah dengar. Maka setiap kali datang surah ataupun permulaan surah dengan ayat begini, untuk mencabar mereka mengadakan seperti itu juga. Jadi mereka cuba susun huruf lain dan buat bunyi. Sebagaimana Allah buat. Dan mereka gagal. Yang kedua, untuk menarik perhatian. Mengetahui apa yang Allah Ta'ala nak beritahu. Ini dari sudut intro Al-Quran ini sebagai satu induksi. Ya, kalau orang jadi cikgu, dia tahu. Ni set induksi ni. Kita beri sesuatu untuk tarik perhatian. Maka orang ingin tahu apa? Di sebalik seruan Allah, Alif Lam Ra. Allah nak beritahu apa? Maka yang pertama Allah beritahu tentang Al-Quran. Dengan firman-Nya,
Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah Al-Quran yang maha bijaksana. Al-Quran yang datang daripada Allah yang maha bijaksana. Kata Al-Kitab di sini ialah Al-Quranil Azim. Quran yang agung. Dan disebut dengan perkataan Al-Hakim, yakni Al-Muhkam. Ayat ini ialah suatu benda yang tidak boleh dinafikan. Satu benda yang tidak boleh ditolak. Ia begitu jelas. Ia begitu benar dan begitu terang. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, Akana linnasi ajaban. Apakah berlaku kepelikan kepada manusia? Apakah pelik sangat kamu? Maksud an-nas di sini, linnas ialah penduduk Mekah. Ya, kenapa orang Mekah duk tunjuk pelik sangat? An auhayna, hanya kerana kami wahyukan, kami pilih, kami beri Al-Quran ila rajulin minhum, lelaki di kalangan mereka. Bangsa Arab seperti mereka. Sebagaimana penutup surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Datang rasul di kalangan kamu. Orang Quraisy, orang Arab, orang Mekah. Apakah mereka merasa pelik? Sebab selama ni mereka dah dengar Rasul-Rasul ni bangsa lain. Selama ni mereka dengar Rasul-Rasul tak cakap Arab. Tiba-tiba datang Rasulullah, datang pilihan Allah pada Nabi Muhammad SAW. Mereka pun tunjuk pelik. Walau tiada kepelikan pun. An amdhirin nas. Yang Rasul ini menyuruh manusia, memberi amaran pada manusia dengan neraka. Bila mana kamu membantah perintah Allah. Wa basyiril ladzina amanu. Dan memberi khabar gembira kepada orang beriman dengannya, annalahum qadama sidqin inda rabbihim, bahawa dia ada kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkataan qadama sidqin artinya mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Sebagaimana kaum-kaum yang terdahulu. Dek kerana mereka beriman, mereka mendapat kemuliaan. Mereka mendapat darjat, mereka mendapat balasan. Kemudian kata Allah Taala, qalal kafirun, berkatalah orang kafir. Maksud orang kafir di sini adalah orang Mekah. Walaupun maksudnya orang Mekah, tetapi yang dikehendaki seluruh orang kafir. Yang menafikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kerana antara syubhah yang pertama, ataupun kekeliruan pertama dalam penolakan kerasulan Nabi Muhammad SAW, iaitu kenapa Nabi ini manusia. Kenapa Rasul ini manusia? Bahkan kadang-kadang mereka bertanya, apa sebab Nabi Muhammad ini menjadi Nabi? Maka orang Islam menjawab kembali, dan apa sebab pula Nabi-Nabi lain menjadi Nabi? Lalu mereka berkata, sebab Nabi-Nabi lain ada mukjizat. Maka jawapan yang sama, kerana Nabi ini ada mukjizat. Sebab Nabi-Nabi lain diturunkan kitab. Jawapan yang sama, Nabi ini diturunkan kitab. Maka apa bezanya? Bila seorang pendebat Kristian berkata, kami beriman dengan kerasulan Nabi lain. Seperti Nabi Daud dan Nabi sekian-sekian. Tapi apakah penyebab kepada kerasulan Nabi Muhammad? Tanya pada seorang pendakwa Islam. Kalau jawapan itu ialah jawapan yang senang. Kerana sebab yang menjadikan Nabi-Nabi lain itu Nabi, sebab itulah yang menjadikan Nabi Muhammad itu Nabi. Apa dia? Wahyu Allah. An auhayna, kami wahyukan. Kesemua para Nabi menjadi Nabi kerana wahyu. Kesemua para Rasul menjadi Nabi, menjadi Rasul kerana wahyu. Wahyu Allah. Sama ada wahyu Allah kemudian dilengkapkan menjadi Alkitab, menjadi kitab. Seperti Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Ataupun tidak, hanya membentuk suhuf. Ataupun tidak bentuk suhuf, tidak membentuk Alkitab. Dan tidak membentuk kitab. Asalkan ia wahyu, maka ia disebut sebagai Nabi. Umpamanya Nabi Allah, Yahya AS. Dia tak ada kitab. Nabi Allah Zakaria tak ada kitab. Tapi kenapa Yahya dan Zakaria jadi Nabi? Sebab wahyu Allah. Walaupun tak ada kitab, walaupun tak ada suhuf, tapi dia diwahyukan oleh Allah. Segala tindakannya. Dan dia berpegang dengan kitab yang sudah diturunkan, yakni Taurat. Nabi Allah Zakaria berpegang dengan Taurat. Nabi Allah Yahya berpegang dengan Taurat. Nabi Allah Isa berpegang dengan Taurat, kemudian Allah Ta'ala tambahkan sebagai kesempurnaan dengan kitab Injil. Kitab Injil. Kesemua Nabi-Nabi lain yang akan ikut kitab-kitab yang terdekat dengan mereka. Di samping wahyu-wahyu yang diturunkan. Melainkan Nabi Muhammad SAW. Yang hanya berpegang dengan Al-Quran. Kenapa tak pegang kitab-kitab dahulu? Kerana dalam tempoh antara Nabi terakhir, antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa, itu tempoh 560 tahun. Yang disebut sebagai fatrah.
atau dikenali sebagai tempoh terputus Rasul. Maka tempoh ini kitab-kitab itu sudah diselewengkan. Baik Taurat, baik Injil, baik Zabur. Menjadikan Rasulullah SAW tidak boleh berpegang dengan kitab Taurat ataupun Injil. Namun asas keimanan itu wujud. Beriman kepada kitab-kitab ini yang diturunkan. Bukan wajib kita percaya. Pada asas keimanan kitab itu diturunkan, bukan pada kitab yang ada hari ini. Bukan. Pada asas penurunan. Bahawa kitab ini diturunkan pada Nabi-Nabi yang tersebut itu. Maka ini sebab kenapa Nabi-Nabi dahulu diperintahkan berpegang dengan kitab yang dekat dengan mereka. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk berpegang dengan kitab yang dekat, bahkan Allah berikan kepada Rasulullah dengan Al-Quran yang sempurna. Yang menjadi mukjizat yang terpelihara sampai hari kiamat. Lalu orang kafir berkata, inna hadha la sahirun mubin. Nabi Muhammad ini penyihir. Baik ketika mana orang-orang kafir berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyihir. Menjadi budaya masyarakat hari itu. Untuk menolak orang-orang yang baik, untuk menolak pembaharuan, mereka akan kata ahli sihir. Ini berlaku di semua tempat. Bahkan Nabi Musa AS sebelum itu juga dituduh ahli sihir. Sehingga Fir'aun dia meyakini Musa itu ahli sihir, menyuruh supaya dikumpulkan semua ahli sihir untuk melawan Nabi Musa yang disifatkan sebagai penyihir. Yang anehnya ahli sihir mengakui bahawa Nabi Musa bukan seorang penyihir yang menjadikan mereka beriman pada Nabi Musa. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Apa beza sihir yang dituduh pada Musa dengan sihir yang dituduh pada Nabi Muhammad SAW? Ada pun sihir yang dituduh pada Musa berupa tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat yang bersifat benda. Tongkat. Dan cahaya yang berada di tangan Nabi Allah Musa AS. Tongkat tadi bertukar menjadi ular. Ada pun sihir yang dituduh pada Nabi Muhammad SAW ialah pengaruh bahasa. Bila Rasulullah berdakwah, bila Nabi bercakap, orang nak dengar. Orang tertawan. Lalu mereka juga menuduh ini ahli sihir. Pada satu perbezaan yang jelas. Ahli sihir waktu menjadikan orang mendengar perkataannya, dia akan membodohkan. Sebab itu dalam bentuk ilmu sihir seperti nasi kangkang ke apa benda yang mereka gunakan untuk memperbodohkan, obat pengasih ke. Ni orang buat obat pengasih untuk jadikan orang tu jatuh cinta, jatuh hati. Kesannya apa? Dia bodohkan orang. Bodohkan. Ataupun orang jenis bomo-bomo nak takutkan orang. Maka belajar ilmu untuk takutkan orang. Ni puja tengkorak lah, witu ini. Maka bila orang jumpa dia takut. Tetapi mereka yang tahu ilmu sihir dan yang dengar tentang sihir, yang pernah melihat mangsa sihir, ia berbeza dengan Nabi Muhammad SAW. Kerana siapa yang mendengar kata Rasul menjadi lebih cerdik. Menjadi lebih bijak, menjadi lebih berakhlak, menjadi lebih baik. Menjadi lebih jujur, meninggalkan arak, meninggalkan semua yang haram. Bagaimana ia sihir? Tuduhan Nabi SAW sebagai sihir kerana perkataan Rasulullah begitu menawar. Sebab itu Nabi menyatakan, inna minal bayani la sihra. Ya, dalam kata-kata yang indah mampu menyihirkan manusia. Maksud sihir di situ menjadikan orang terpikat. Ya, tuan-tuan, orang yang beri motivasi. Daripada orang ni malas jadi rajin. Kerana motivasi yang baik. Daripada orang tu jahat jadi baik sebab motivasi. Perkataan tadi, seumpama kesannya seperti sihir dengan maksud mengubahnya. Tapi ini bukan sihir yang tercela. Yang mereka tuduh Nabi Muhammad SAW pada sihir yang tercela. Ini ahli sihir yang cuba kontrol akal. Kontrol minda. Kontrol pergerakan. Nabi SAW bukan kontrol orang. Nabi bukan kontrol minda kita. Kita bertindak dengan kecerdikan, dengan panduan Nabi SAW. Kita bertindak dengan kebijaksanaan, dengan panduan wahyu Allah Ta'ala. Kitalah yang memilihnya dan kitalah yang melakukannya. Nabi beri garis panduan, bukan Nabi conquer kita. Nabi beri garis panduan. Umpama dalam perkahwinan, Nabi kata fasfar bizatiddin taribat yadak. Kamu utamakan orang ada agama, kalau tidak kamu akan menyesal. Nabi beri panduan. Tapi kalau orang tu nak pilih orang tak ada agama, tetap perkahwinannya sah. Tak ada masalah pun. Sah. Boleh. Tetapi panduan Rasulullah, kamu akan menyesal nanti. Bila Nabi ajar macam ni, Nabi ajar, semua menjadi panduan pada manusia. Dan manusia memilihnya. Melakukannya mengikut pilihan mereka. Kalau mereka tahu ini ada kebaikan, maka kenapa mereka hendak menolaknya? Kalau mereka tahu ini ada pahala, maka kenapa mereka nak menolaknya? Sebab itu Nabi SAW tidaklah diperintahkan untuk menguasai manusia. Lasta alaihim bimusaitir.
Wahai Muhammad, kamu tidak diutuskan untuk menguasai mereka. Kamu cakap, yang buat, buat. Yang tak buat, kamu tanggung dosa kamu. Yang tak buat, mereka kamu tanggung kerugian kamu. Yang tak buat, kamu rasalah kesan perbuatan kamu untuk kamu kembali melakukannya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, bila orang kafir menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai Mesih, apa respon Rasulullah? Nabi tidak respon sebagaimana yang dijangkakan oleh musyrik Mekah. Tapi apa yang Rasulullah lakukan ialah terus membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Terus membacakan kepada mereka tentang kebesaran Allah. Terus menyebut tentang kerasulan baginda dan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan. Bila sesudah menyebut tentang Al-Quran dan tentang kerasulan Nabi Muhammad, maka Allah menurunkan ayat yang berkait dengan ciptaan langit dan bumi. Supaya mereka mengetahui yang memilih Rasulullah ialah yang berkuasa yang menjadikan alam ini. Yang menurunkan wahyu ini, yang berkuasa yang telah mentadbir alam ini, yang kamu duduk, yang kamu berteduh, yang kamu dapat rezeki daripada. Firmanullah, inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kamu yang sebenar ialah Allah. Siapa Allah? Alladhi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayam, pada 6 masa. Summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy mengikut yang selayak dengannya. Yudabbirul amr, Allah menentukan setiap takdir kamu. Ma min syafi' illa min ba'di izni, tidak ada orang yang boleh beri syafaat untuk membebaskan kamu daripada azab Allah melainkan dengan izin Allah. Dzalikumullah, itulah dia untuk kamu tahu Allah yang sebenar, Rabbukum, Tuhan kamu, fa'buduh, maka hendaklah kamu tunduk beribadat kepadanya. Afala tadhakkarun, tidakkah kamu berfikir? Persoalan yang Allah lontarkan pada manusia, siapa yang jadikan langit dan bumi? Allah. Takkan ada atas dunia ini semenjak dulu sampai hari ini untuk kata fulan bin fulan buat langit dan bumi. Tidak akan ada. Sampai hari ini kalau kita tanya soalan sama, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Mereka tidak mungkin menjawab dengan jawapan sandar pada manusia. Dia pergi kepada Allah. Maka Allah Ta'ala menyebut Allah ciptakan ni, kerana Allah tu yang mencipta, Allah beritahu tempoh dia lama mana. Kerana yang menciptakan tahu berapa tempoh masa. Awak buat rumah ni berapa bulan? 6 bulan. Sebab dia memang buat. Saya buat kasut ni dalam masa seminggu. Saya buat kek ni dalam masa 5 hari. Saya jahit tudung ni dalam masa 2 hari. Kenapa dia sebut tempoh? Untuk memberitahu Allah lah yang menciptakan. Kerana itu Allah tahu tempohnya bila. Bahkan Allah menyebut tempohnya secara detail. Berapa hari untuk langit, berapa hari untuk bumi. Untuk menunjukkan Allah pencipta sebenar. Kemudian bila Allah menyebut tentang fi sittati ayam, pada 6 hari. Atau di sini dalam terjemahan pimpinan Rahman, pada 6 masa. Yang tidak diketahui tempohnya melainkan Allah. Tetapi Allah nak mengajar tentang ketelitian dalam melakukan sesuatu. Ketelitian. Kalau Allah yang berkuasa boleh menyebut kun fayakun maka jadi. Tapi Allah tunjuk satu contoh pada hamba-hambanya dan buat apa pun perkara sebagai rahmat pada mereka, buat secara berhati-hati. Buat secara berperingkat-peringkat, tadarus. Berperingkat-peringkat. Tak boleh selepuk macam tu sekaligus, niscaya kamu akan dapati kecacatan dan kesalahan. Kemudian summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy, bagi menunjukkan Allah menguasai semuanya. Ini semua di bawah takluk kuasa Allah. Apa dia? Langit dan bumi. Dan segala yang berada di dalamnya yang terkandung padanya. Semuanya milik Allah. Yudabbirul amr, bagi menandakan ia milik Allah, Allah kata Allah yang susun apa yang patut dibuat. Allah yang susun apa yang akan berlaku. Ini perkataan tadbir, mentadbir. Kita tuan-tuan kalau tunjuk milik sesuatu, maka kitalah yang menguruskannya. Kita boleh kata jalan ataupun berhenti. Kereta ni saya punya. Saya nak bagi pada orang tu, nak bagi orang ni, saya berkuasa. Saya mentadbir kereta. Kalau saya kata nak jual, saya jual. Kalau saya kata tahan, tahan. Sebab ia milik saya. Saya nak bagi pinjam orang tu, pinjam orang tu. Kalau saya nak buang dalam tong sampah pun boleh. Kenapa? Saya mentadbirkannya. Maka Allah nak beritahu ini semua langit dan bumi Allah mentadbir. Untuk menunjukkan pemilikan Allah. Kemudian bila Allah menyebut perkataan ma min syafi', tidak ada pemberi syafaat. Kerana manusia tuan-tuan sekalian, dia tahu dalam kehidupan dia akan menghadapi kesusahan. Kerana itu dia cuba kenal orang-orang yang boleh beri syafaat pada dia. Kita kenal ketua jabatan, kita kenal esko, kita kenal menteri, kita kenal Perdana Menteri.
Kita kenal orang yang pegang jawatan tu. Kenapa? Kita tahu bila berlaku kesulitan, kita perlukan syafaat. Kita perlu orang yang kita kenal, yang boleh bantu dan tolong kita. Maka Allah menyebut hakikat syafaat tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Sama ada syafaat dunia ni, apatah lagi syafaat di hari akhirat kelak. Sekiranya seorang kita minta tolong untuk buat sesuatu. Ayat ini khusus kepada penyembah berhala yang mendirikan berhala kononnya pemberi syafaat mereka. Kata Allah, tidak berhalakan. Tidak juga mana-mana makhluk yang boleh tolong dan bantu kamu melainkan dengan izin Allah. Berhala yang kamu sembah tak boleh beri syafaat. Manusia yang kita bergantung tak boleh beri syafaat. Walau setinggi mana jawatan dia, tak boleh. Sebab ia cuma berlaku dengan izin Allah. Sebab apa dengan izin Allah? Zalikumullah, sebab Allah itu Tuhan kamu. Tuhan yang berkuasa mutlak. Kerana itu fa'budu, bergantunglah pada Allah. Mintalah syafaat di sisi Allah. Merendah diri kepada Allah. Afala tadhakkarun, tidakkah kamu melihat dan tidakkah kamu berfikir? Kemudian Allah menyebut lagi, bukan sekadar persoalan dunia. Persoalan selepas dunia. Ilaihi marji'ukum jami'a. Nanti kamu semua akan mati. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Wa'adallahi haqqa, ini janji Allah. Kerana itu kita tidak melihat makhluk melainkan berlaku kematian pada mereka. Yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Allah yang memulakan penciptaan ini. Kemudian Allah akan mengulangi penciptaan ini. Maksudnya Allah akan menghidupkan kembali. Yu'idukum liyajziyal ladzina amanu. Untuk apa? Untuk proses keadilan. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, ada balasan yang menanti mereka dengan penuh keadilan Allah. Walladzina kafaru, dan orang yang kafir, bagi mereka Allah boleh sebut orang kafir, boleh sebut orang beriman, ada pahala yang menanti mereka. Allah tak beritahu pahalanya apa. Kenapa? Kerana Allah memberinya dengan sifat pemurah. Manakala orang kafir pula Allah sebut bentuk azab, kerana Allah memberinya dengan sifat adil. Orang kafir, orang yang buat salah dihukum berdasarkan konsep keadilan. Banyak tu kufur kamu, banyak ni hukuman kami. Ada pun orang beriman dalam balasan Allah beri dengan sifat pemurah. Bukan kalau kita buat baik banyak ni dapat balasan banyak, tak, Allah gandakan. Allah gandakan. Dia tak macam benda jahat. Benda jahat buat banyak tu, kena banyak tu. Kerana Allah adil. Tetapi bila benda baik pula, Allah janji banyak ni, Allah beri lebih banyak. Kenapa? Kerana Allah itu maha pemurah. Contoh gini tuan-tuan. Kalau kita janji orang tu nak bagi RM10. Saya bagi awak RM10 kalau awak angkat tong sampah ni. Contoh. Tiba-tiba saya bagi di RM50. Apakah saya ni tidak adil? Tak adil lah, haji janji 10. Kenapa bagi 50? Tak mungkin orang cakap demikian. Melainkan orang melihat ini adalah sifat pemurahnya. Kalau saya berkata awak, kalau langgar undang-undang, saya sebat sekali rotan. Kita cakap dengan anak kita lah. Ni kalau pecahkan gelas ayah rotan satu. Tiba-tiba kita dah sebut rotan satu, kita rotan dua. Maka kita tak adil. Ayah kata satu, kenapa rotan dua? Ayah kata, kok suka aku nak rotan dua. Maka anak tahu ini ayah tak adil. Kalau dia rotan satu, anak akan rasa layak dihukum sebab itulah janji dia. Sebab itu bila Allah menyebut balasan orang beriman, Allah tak sebut apa dia. Kenapa Allah akan gandakan? Tapi bila menyebut tentang balasan orang kafir, Allah sebut terang terus. Lahum syarabun min hamimin. Bagi mereka minuman yang panas lagi menggelegak dalam api neraka. Wa azabun alimun. Dan azab yang pedih. Bima kan yakfurun. Dosa ini kerana dosa kufur. Kenapa Allah menyebut dosa ini kerana dosa kufur? Supaya kamu mengetahui bahawa kamu boleh menghentikan azab ini dengan cara beriman kepada Allah. Kamu boleh mengelak diri kamu daripada dihukum dengan hukuman ini dengan beriman kepada Nabi SAW. Maka itu bukan perkara yang sukar dan susah. Kerana Allah tidak menjadikan dalam urusan iman pada Allah dan Rasul satu benda yang sukar dan susah. Tidak perlu ada suatu seremoni atau satu mahrajan atau satu ritual khas untuk seorang beriman pada Allah. Ucapan syahadah. Ucapan yang paling mudah yang kita boleh sebut. Kita tak perlu buat ritual khas. Ya mungkin suka ritual ni berbelanja besar. Macam kita nak kahwin. Bila masuk Islam kena buat madi macam kahwin, habis duit kita. Berapa ribu dapat? 40,000, 50,000. Kena plumbing lagi, panggil mak andang lagi, panggil itu. Allah jadikan masuk Islam mudah. Tak ada seremoni, tak ada apa-apa bentuk mahrajan, tanpa ada ritual, tanpa ada sebagian bentuk yang berikan kos dia. Mudah. Ucap dua kamu syahadat. Maka kamu sudah Islam.
Ini menunjukkan halangan itu kamu yang letakkan. Maka Allah bila menyebut azab supaya manusia cepat berubah berfikir. Cepat berubah. Kalau kita tahu buat macam ni kita dihukum, kita cepat berfikir untuk tidak melanggar. Maka ini di antara hikmah. Jadi Allah Ta'ala menyebut tentang Al-Quran, Allah menyebut tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi dan bagaimana Allah menguruskannya, Allah menguasainya dan menyuruh manusia menyembahnya dan menyuruh manusia berfikir. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang apa yang berlaku pada hari kebangkitan kelak. Yang beriman ada balasan yang baik, yang kufur ada azab yang menanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.